Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Tuan Muhammad Zukri bin Tuan Sembok dan kawan-kawan yang lain. Saya Nuruddin bin Ramlan dan ahli kumpulan saya yang lain ialah Shri Nurul Hidayah, Siti Nur Syuhada, Alisha Azrin, Nur Amrina, Nur Hayati dan Nur Syafiqah akan membentangkan isu permusilaan kami. Pembentangan ini akan dimulai dengan Nurul Hidayah dengan bahagian pengenalan. Terima kasih Nuruddin. Penceraian merupakan satu proses membebaskan diri daripada ikatan perkahwinan. Secara khususnya, penceraian bermaksud menamakan suatu perkahwinan sama ada dengan pilihan suami isteri atau keputusan dari mahkamah syariah atau mahkamah sivil. Maka penceraian membawa kepada keruntuhan hubungan perkahwinan dan terputusnya hubungan suami isteri dengan bersebab. Seterusnya saya beri kepada Alisha Azrin. Faktor-faktor penceraian ketika pandemik ialah tekanan emosi. Ibu bapa mengalami tekanan emosi atau stres masa berlakunya pandemik COVID-19 adalah disebabkan oleh pendidikan anak-anak. Diikuti penglibatan aktiviti luar yang terhad terpaksa berkurang dalam tempoh pelaksanaan PKP yang tidak dapat dipastikan. Kehidupan mereka mulai terkesan dari segi ekonomi dan kesihatan mental sehingga menyebabkan mereka sering bergaduh kerana tidak dapat mengawal emosi yang dihadapi dengan baik. Pemikiran falsafah barat dapat dikaitkan dengan tekanan emosi, iaitu Friedrich merupakan ahli falsafah Jerman menyatakan bahawa aspek yang lebih menarik tentang konsep insan atau kemanusiaan ini bukanlah bersifat logosentrik, bahkan berteraskan kepada emosi manusia yang mungkin tidak bersifat rasional. Seterusnya, yang kedua ialah masalah kewangan. Kemelut kewangan serius sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat penularan COVID-19 menjadi punca utama penceraian pasangan Islam di negara ini. Dan ketiga, pengeluaran mendadak sumber pendapatan selain komitmen bulanan yang tinggi mendorong pada belakang penceraian. Malah, ada pasangan yang beranggapan penceraian sebagai keluar untuk menilai rumah tangga. Seterusnya, dalam keganasan rumah tangga, keganasan rumah tangga merupakan keganasan atau penyalahgunaan kuasa seseorang terhadap orang lain dalam suasana domestik. Selalunya golongan wanita merupakan golongan yang terdedah akibat kesan pandemik COVID-19 kerana mereka berhadapan dengan penderaan dari segi fizikal, psikologi, emosi yang berpunca oleh konflik rumah tangga. Selain itu, peningkatan konflik antara pasangan berlaku apabila individu tidak dapat mengawal emosi akibat terlalu lama tinggal di rumah. Selain itu, persediaan rumah yang sempit atau tidak kondusif juga menyebabkan tercetusnya pembalahan dan keganasan dalam rumah tangga. Faktor seterusnya adalah hubungan jarak jauh. Hubungan jarak jauh antara pasangan menjadi punca kemusnahan banyak rumah tangga semasa pandemik ini. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan perkara tidak dapat dilakukan oleh suami isteri. Apabila pasangan suami isteri berjauhan, kebanyakan perkara tidak dapat dikongsi bersama, terutamanya jika mereka sentiasa sibuk dan tidak dapat berhubung. Kenallah orang kata, sekecil-kecil perkara apabila dikongsi akan terasa indahnya. Bagi pendapat saya rasa setiap manusia haruslah mempunyai falsafah psikologi kerana ia dapat membantu kita untuk memikir tentang minda dan tingkah laku seseorang tersebut. Faktor yang kelima ialah masalah poligami. Untuk pengetahuan semua, masalah ini telah menyumbang 10% daripada keseluruhan faktor ketika pandemik. Masalah poligami ini menjadi lebih serius apabila isteri mengetahui suami mereka berkahwin lagi tanpa pengetahuan mereka. Hal ini menyebabkan pasangan tersebut bergaduh sehingga membawa ke arah penceraian. Lebih-lebih lagi, isteri tersebut berharap suami mereka akan setia walaupun ketiadaan mereka di sisi. Seterusnya, faktor yang keenam ialah memandang rendah kepada pasangan. Ramai para suami kehilangan kerja semasa musim pandemik ini dan telah dipandang rendah oleh pasangan mereka disebabkan tidak dapat memberi nafkah kepada keluarga. Tambah lagi, perkara ini juga boleh terjadi apabila gaji isteri melebihi gaji suami dalam pekerjaan kerana pihak isteri akan merasa bahawa mereka yang akan memberi nafkah kepada keluarga adalah suami. Bagi contohnya, seorang pasangan akan mengkritik pasangannya secara berlebihan dan dianggap semua usahanya tidak dihargai langsung oleh pasangannya.
Hari ini boleh mendatangkan impak yang besar kepada anak-anak dan keluarga jika tidak dibendung oleh pasangan tersebut. Seterusnya, Raja ini menunjukkan kes penceraian pada bulan Mac hingga bulan Oktober 2020, iaitu sepanjang dalam pelaksanaan PKP dan pasca PKP ketika pandemik COVID-19. Kes penceraian PKP adalah pada bulan Mac, April dan Mei, manakala kes penceraian pasca PKP ialah pada bulan Jun, Julai, Ogos, September dan Oktober. Secara keseluruhannya, kes penceraian dalam tempoh tersebut menunjukkan sebanyak 34,046 kes yang berlaku di negara Malaysia. Seterusnya, Raja ini menyatakan statistik permohonan penceraian yang berlaku ketika negara Malaysia dilanda wabak COVID-19 berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Sebanyak 66,440 permohonan cerai membabitkan pasangan Islam yang difailkan di Mahkamah Syariah seluruh negara sejak Mac 2020 hingga Ogos 2021. Walau bagaimanapun, statistik ini hanya menunjukkan bilangan kes permohonan cerai yang difailkan dan bukan bermaksud semua permohonan diluluskan serta berakhir dengan penceraian. Bagi pasangan bukan Islam pula, sebanyak 10,346 kes penceraian yang difailkan di seluruh Malaysia bagi tempoh tahun 2020 hingga 2021. Seterusnya adalah permasalahan yang dikaji serta kesan terhadap rukun negara dan konsep sejahtera. Yang pertama, rukun negara. Adakah penceraian ketika pandemik COVID-19 menepati rukun negara? Sudah tentu tidak. Oleh itu, apa kesan penceraian ketika pandemik COVID-19 terhadap rukun negara? Antaranya, anak-anak kurang dapat kasih sayang, perhatian dan bimbingan dari ibu bapa mereka. Hal ini akan menyebabkan mereka menunjukkan tabiat dan sikap yang negatif dan hilang tumpuan pada pelajaran. Selain itu, generasi hadapan juga akan hidup dalam tekanan akibat keluarga dan menyebabkan mereka sukar fokus dalam pembelajaran. Secara tidak langsung, ia akan menggugat komponen yang terdapat dalam rukun, iaitu kesopanan dan kesusitaan. kedua, isu penceraian ketika pandemik boleh dikupas melalui sikap yang ada pada segelintir rakyat yang mengabaikan dan tidak memandang serius tentang rukun negara yang ada di Malaysia. Pengabaian terhadap rukun negara telah menzahirkan implikasi yang negatif dan kebejatan moral berlaku kerana mereka tidak berpegang teguh kepada ideologi yang dicipta khas untuk rakyat Malaysia. Namun, ada sahaja segelintir pasangan suami isteri yang gagal mempertahankan keharmonian rumah tangga sehingga berlakunya perceraian ketika pandemik. Hal ini kemungkinan berlaku daripada sikap pasangan yang sering bergaduh sehingga menimbulkan kes penderaan dalam rumah tangga. yang seterusnya adalah konsep sejahtera. Kesejahteraan ialah keamanan dan kesihatan meliputi 5 aspek iaitu sosial, emosi, intelektual, rohaniah dan fizikal. Tekanan emosi anak-anak akan terjejas disebabkan perceraian ini dan boleh menjejaskan konsep kesejahteraan dan keluarga. Kesannya anak-anak lebih suka berdiam diri, membuat hal sendiri dan kemurungan. Perceraian juga boleh menjejaskan intelektual dan rohaniah anak-anak. Contohnya, pemikiran mereka akan bercelaru dan tidak fokus untuk belajar. Konsep sejahtera dan keluarga akan terjejas apabila masalah perceraian ini tidak dibendung dan ini akan memberi kesan kepada semua pihak yang berkaitan. Oleh itu, konsep kesejahteraan boleh diguna sekiranya pasangan mengelakkan diri daripada bercerai pada musim pandemik. Penyelesaian terhadap isu penceraian ketika pandemik, iaitu menolak pemikiran tentang penceraian. Sekiranya suami isteri mempunyai masalah, elakkan daripada memikirkan tentang penceraian. Pasangan perlu berhadapan dengan masalah tersebut dan cuba untuk tanganinya dengan cara yang betul. Sebelum bercerai, tak perlu memikirkan tentang anak-anak. Suami sebagai ketua keluarga wajib menyara keluarganya, namun jika suami ada masalah duit, isteri perlulah membantunya. Pasangan hendaklah meminta maaf dan saling memaafkan antara satu sama lain bagi mengelakkan pertingkatan berlaku. Dalam berumah tangga, pasangan haruslah berkongsi pendapat dan masalah bagi menguatkan ikatan perkahwinan. Dan seterusnya, pasangan perlu ada kesetiaan, kejujuran dan menghormati antara satu sama lain. Seterusnya,
Seterusnya merupakan langkah bagi mengatasi kes penceraian ketika pandemik ialah berkomunikasi antara pasangan. Komunikasi yang lemah antara penyebab berlakunya permasalahan antara suami isteri. Setiap pasangan memerlukan masa dan ruang untuk berkomunikasi agar ikatan yang terjalin kekal bahagia serta membuka ruang untuk menyelesaikan masalah. Pasangan perlu saling berterus terang dan saling mendengar antara satu sama lain. Seterusnya, langkah bagi mengatasi masalah perceraian di Malaysia ialah khidmat kaunseling. Di Malaysia, JAIM menyediakan pakar kaunseling untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Tujuan utama pihak kaunseling adalah memberikan mereka peluang untuk membuat keputusan sebelum bercerai. Mereka perlu memikirkan masa depan anak-anak. Tugas pihak kaunseling untuk cuba yang terbaik memberi nasihat dan menyelesaikan konflik agar perceraian tidak berlaku. Musim pandemik, pasangan suami isteri kebanyakannya tertekan kerana hingga punca pendapatan. Pihak kaunseling merupakan jalan yang terbaik untuk pasangan yang bermasalah untuk mendapatkan nasihat. Seterusnya adalah mengatasi masalah kewangan bersama-sama. Pada masa kini, ramai pekerja yang telah dibuang kerja disebabkan pandemik COVID-19 dan kebanyakan perusahaan terpaksa ditutup. Oleh itu, suami isteri perlu ada sifat bertolak ansur sama sendiri untuk menyara keluarga pada musim pandemik. Sebagai contohnya, ramai kalangan suami telah dibuang kerja dan tidak mempunyai kewangan yang kukuh untuk menyara keluarga. Maka peranan seorang isteri ialah perlu mendahulukan duit untuk meringankan beban suami. Apabila ada kesusahan, pasangan perlu menerima seadanya pasangannya. Mereka harus bijak dalam membelanjakan mengikut keperluan bukannya kehendak. Apabila pasangan berkongsi dalam menangani masalah ini, maka ia dapat mengatasi masalah perceraian. Langkah terakhir dalam isu perceraian ialah meluangkan masa bersama-sama dengan pasangan. Di awal perkahwinan, semua pasangan merasai kebahagiaan kerana impian mereka adalah untuk hidup bersama. Pada musim pandemik ini, kerajaan telah melaksanakan PKP iaitu Perintah Kawalan Diperketatkan bagi menyekat penularan COVID-19. Itu kerajaan telah menyekat beberapa operasi ekonomi serta sektor pelacunan. Selain itu, pejabat awam maupun swasta diarahkan untuk bekerja dari rumah dan ini menjadi masalah bagi pasangan kerana mereka perlu menaiki tanggungjawab sebagai suami isteri dan sebagai pekerja. Oleh itu, setiap pasangan perlu memainkan peranan dalam mengendalikan satu hal bagi mengelakkan perceraian berlaku. Selain itu, pasangan perlu menggunakan masa bersama pada hujung minggu seperti membuat kerja rumah serta menonton movie. Pasangan perlu saling memahami antara satu sama lain dan ini perlu mengelakkan kesalahfahaman untuk bahtera perkahwinan terus kekal. Kesimpulan, hasil daripada perbincangan ini mendapati bahawa masalah perceraian akan menimbulkan kesan negatif kepada individu yang terbabit serta anak-anak mereka. Kesan lain yang terjadi adalah berlaku tekanan perasaan antara pasangan yang mengambil masa yang lama untuk diubati. Selain itu, perceraian yang terjadi juga melibatkan kedua-dua belah keluarga pasangan yang boleh menyebabkan berlaku permusuhan. Oleh itu, bagi menghadapi krisis rumah tangga, pasangan perlu membuat sesi konseling seperti di Pejabat Agama. Hari sekali kami rasa amat berbesar hati kerana dapat peluang mengkaji isu perceraian ketika pandemik kerana banyak ilmu, pengetahuan dan nilai yang boleh dijadikan teladan kepada pasangan di luar sana. Akhir sekali, keluarga yang bahagia adalah tunggak sesebuah negara. Sekian, terima kasih daripada kami.